Jom tidur. Sekarang sudah waktu malam. Kita perlu tidur. Bagi para pelajar, kamu kena tidur awal. Esok nak pergi ke sekolah, nak belajar dan sebagainya. Kalau tidak akan mengantuk di dalam kelas. Bagi yang bekerja, kita juga perlu tidur. Esok kita perlukan tenaga untuk bekerja dengan sebaik mungkin. Rekod dunia tidak tidur selama 11 hari. Boleh kita bayangkan kalau sehari kita tak tidur rasa mengantuk, ini kan pula 11 hari. Pada Disember 1963, seorang remaja yang bernama Randy Gardner telah berjaya mencipta rekod dunia paling lama tidak tidur di dunia selama 11 hari. Boleh kita bayangkan, tetapi di akhir nanti kita akan fikirkan apakah kesan jika tidak tidur dalam tempoh yang lama. Sudah menjadi satu trend di bandar khususnya bersukan pada waktu malam. Namun begitu, sekarang ni banyak terpapar di ruang-ruang akhbar ataupun di media sosial tentang bahayanya sukan pada waktu malam. Senaman malam boleh membawa maut. Adakah benar? Seakan menjadi satu trend dan ikutan, masyarakat bandar khususnya lebih suka bersukan pada waktu malam dengan alasan tiada masa pada waktu siang, kesuntukan masa dan sebagainya. Jadi mereka memanfaatkan pada waktu malam untuk bersukan. Ada yang tidak pulang ke rumah, sebaliknya dari tempat kerja menuju ke destinasi untuk bersukan. Berbasikal, berjoging, bermain badminton, futsal dan sebagainya. Mereka melakukan aktiviti pada waktu malam. Jangan terkejut jika kita terlihat manusia yang masih berlari, masih berbasikal pada pukul 1 pagi. Kalau di kampung, mungkin terkejut, mungkin boleh kata hantu, tapi di bandar sudah menjadi satu kebiasaan. Kita diberikan 24 jam sehari semalam. Waktu tidur yang sesuai mengikut umur. Bayi yang masih kecil memerlukan tidur antara 14 hingga 17 jam sehari. Budak yang masih kecil yang belum bersekolah memerlukan 12 hingga 16 jam. Bagi kanak-kanak yang telah pun bersekolah, mereka memerlukan 9 hingga 12 jam. Bagi remaja khususnya, tidur antara 8 hingga 10 jam. Bagi orang dewasa, antara 7 hingga 9 jam. Jadi semakin kita dewasa, waktu tidur kita akan semakin berkurangan. Apakah yang akan berlaku sekiranya kita tidak tidur dalam tempoh 24 jam, iaitu sehari semalam? Pertama, kita akan mengantuk dengan teruk, lemah memori, cepat marah, sukar membuat keputusan, masalah pendengaran dan penglihatan, tekanan pada otot bertambah, resiko berlaku kemalangan adalah tinggi. Itu baru 1 hari. Bayangkan pula, ada orang sanggup tak tidur sampai 48 jam, iaitu selama 2 hari. Minum kopi, minum Nescafe, makan pil, ubat dan sebagainya. Mungkin kita boleh berjaga selama 2 hari. Tetapi apa kesannya? Pertama, ketidakstabilan hormon, kepenatan yang kronik, kehilangan motivasi, sukar untuk berfikir, sukar untuk bercakap, keralatan pada sistem dan fungsi tubuh badan. Kesannya semakin teruk apabila tempoh 2 hari tidak tidur. Apa kesannya jika kita tidak tidur selama 72 jam, selama 3 hari? Bayangkan, pelbagai fungsi otak seperti memori, konsentrasi dan lain-lain akan berada pada paras sangat rendah, menyebabkan manusia menjadi seakan tidak normal. Bayangkan, tidak normal tu dah hampir nak gila. Ia menyebabkan juga mood tidak stabil, stres, kemurungan, kegelisahan dan paranoia yang teruk. Lebih menakutkan, seseorang itu boleh mengalami halusinasi. Yang ini yang kita bimbang, ada orang boleh bunuh diri tanpa disedar. Bukan orang gila yang bunuh diri, tetapi mahasiswa, mahasiswi dan sebagainya. Ada yang terjun bangunan dan sebagainya. Ini kita bimbang jika kita tidak tidur dalam tempoh yang lama. Bayangkan 11 hari rekod dunia yang tidak tidur, apa kesannya? Kalau kamu baca maklumat lebih lanjut, orang yang tidak tidur dalam tempoh yang lama, pada awal remaja mungkin boleh bertahan, tetapi apabila dewasa nanti, kita akan menghadapi masalah kesihatan yang amat teruk. Ada waktu dilarang untuk tidur sebenarnya.
5 waktu tidur yang dilarang oleh Rasulullah SAW bagi yang beragama Islam. Yang pertama, tidur selepas makan. Yang kedua, tidur sepanjang hari. Ini terutama pada bulan Ramadan dan sebagainya. Yang ketiga, tidur selepas solat subuh dan awal pagi. Yang ini banyak berlaku terutamanya pada hari Sabtu dan hari Ahad. Dengan alasan nak berehat. Tengok, tidur selepas waktu subuh. Yang keempat, tidur pada waktu asar. Ini paling teruk. Malas nak bersukan dan sebagainya. Balik kerja, balik sekolah agama dan sebagainya. Tidur selepas waktu asar. Dan yang kelima, tidur sebelum solat Isya. Kita belum sempurna lagi jika kita tidak menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Selepas tu tidurlah. Okay? Ini waktu-waktu yang dilarang. Sebenarnya ada waktu yang kita disunatkan tidur, iaitu waktu khairullah. Hendaklah seseorang tidak meninggalkan tidur di siang hari kerana ianya membantu ibadah di malam hari, sebagaimana sahur membantu puasa di siang hari. Sebaik-baiknya ialah bangun sebelum gelincir matahari untuk solat zuhur. Itu kata Imam Ghazali. Ibarat siapa yang tidur sebelum waktu zuhur dalam tempoh yang seketika, ibarat 1 minit sama macam kita tidur 28 minit pada waktu malam. Bayangkan, itulah waktu yang sepatutnya kita kejar untuk tidur seketika, walaupun 10 minit, tapi darab dengan 28. Jangan kita tidur lama, terutama selepas subuh dan asar. Dia akan memberikan kesan kita tidur lama, tetapi kita akan rasa badan lebih letih. Sebagai kesimpulannya, kita ringkaskan, tidur itu satu kenikmatan. Betul atau tidak? Bagi yang tidur, jawablah. Dalam tempoh 24 jam, sehari semalam, ada waktu untuk kita tidur, ada waktu untuk kita berehat, ada waktu untuk kita beribadat, ada waktu untuk kita menuntut ilmu, dan ada waktu untuk kita bersukan dan sebagainya. Pilihlah waktu yang sesuai, waktu yang terbaik, khususnya untuk kesihatan diri kita sendiri. Itu saja, jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Bye.